Salam sejahtera saudara-saudari. Semoga berkat dan rahmat Tuhan bersama dengan anda semua. Gembira hari ini boleh berkongsi dengan saudara-saudari ayat-ayat dari Alkitab. Kita hari ini akan berkongsi Markus 14 ayat 1 sampai ayat 11. Mula-mula marilah kita membaca ayat 1 dan ayat 2. 2 hari sebelum perayaan Paskah dan perayaan roti tidak berangi, kedua imam dan guru Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus. Tetapi mereka berkata, kita tidak boleh melakukannya pada masa perayaan kerana rakyat akan merusuh. Saudara-saudari, perayaan Paskah orang Yahudi adalah satu perayaan untuk mengenang peristiwa di mana malaikat Allah membunuh semua anak lelaki sulung orang Mesir. Tetapi Allah melalui rumah orang-orang Yahudi apabila dia nampak darah di atas tiang pintu rumah mereka, lalu memelihara nyawa anak-anak sulung orang Yahudi. Sejurus perayaan Paskah, orang-orang Yahudi mengadakan perayaan roti tidak beragi ataupun roti tidak dicampuri dengan is selama 7 hari untuk mematuhi arahan Allah yang memerlukan mereka mengasingkan berangi atau is dari semua benda. Kita boleh merujuk kepada Keluaran bab 12 ayat 1 sampai ayat 20. Memakan roti tidak dicampuri is adalah untuk mengenang orang-orang Yahudi keluar dari tanah Mesir dengan tergesa-gesanya, tetapi dengan penuh harapan. Apabila mereka keluar dari Mesir, mereka membungkus roti yang tidak dicampuri is dengan sekeping kain dan menuju ke tanah yang dijanji oleh Allah. Walaupun perayaan Paskah dan perayaan roti tanpa is adalah dua perayaan yang berlainan, tetapi mereka mempunyai makna yang sama. Orang-orang Yahudi mengenang Allah memelihara nyawa mereka, memimpin mereka keluar dari tanah perhampaan Mesir dan menuju ke tanah yang bersusu dan madu. Pemimpin-pemimpin Yahudi berhasrat membunuh Yesus. Tetapi mereka bimbang tindakan mereka pada masa perayaan akan menimbulkan rusuhan antara orang-orang yang berada di kota Jerusalem. Dan adalah susah untuk meramal keadaan rusuhan dan juga amat susah untuk mengawalnya. Walaupun Jerusalem hanya diduduki seramai 50,000 orang penduduk pada masa biasanya, tetapi pada musim perayaan terdapat beribu-ribu orang Yahudi datang ke kota Jerusalem. Kota raya Jerusalem sesak penuh dengan pelawak-pelawak dan juga penduduk-penduduk tempatan. Jika berlaku sesuatu rusuhan, mereka tidak akan berkemampuan untuk mengawal keadaan kalam kabut. Oleh yang demikian, mereka terpaksa memberhentikan rancangan untuk membunuh Yesus untuk sementara waktu di masa perayaan ini dan menunggu peluang yang lebih sesuai. Mari kita terus membaca ayat 3 sampai ayat 5. Yesus ada di Betani, di rumah Simon yang dahulu berpenyakit kulit yang
negeri Kang. Ketika Yesus sedang makan, seorang wanita datang kepadanya. Dia membawa sebuah botol mama yang berisi minyak wangi mahal daripada akar wangi. Dia memecahkan botol itu, lalu menuang minyak wangi itu ke atas kepala Yesus. Beberapa orang di situ marah dan bercakap sesama sendiri, apa gunanya minyak wangi ini dibazirkan? Minyak ini dapat dijual dengan harga lebih daripada 300 keping wang perak, dan wang yang boleh diberikan kepada orang miskin. Mereka mengecam wanita itu. Saudara-saudari, penulis kisah rasul-rasul Dr. Lukas membawa fokus kita dari Yerusalem ke Betani. Nah, Betani adalah lebih kurang 3 kilometer dari Yerusalem. Pada minggu terakhir Yesus berada di dunia, dia bermalam di Betani. Pada suatu malam, Yesus berada di rumah Simon yang dahulunya berpenyakit kolik yang mengerikan. Apabila mereka sedang makan, seorang wanita datang dengan membawa sebuah botol mama yang berisi minyak wangi mahal daripada akar wangi. Lukas menifatkan wanita ini adalah seorang berdosa. Kita boleh merujuk kepada Lukas bab 7 ayat 37. Manakala Yohanes memberitahu kita dia ialah Maria, kita boleh merujuk kepada Yohanes bab 12 ayat 3. Beliau memecahkan botol dan menuang minyak wangi ke atas kepala Yesus. Nah, kita boleh bayangkan saudara-saudari, seluruh rumah Simon diresapi bau minyak wangi. Tetapi Yudas yang tamak, yang suka mendapat banyak duit, marah ataupun mengecam wanita itu. Beberapa murid-murid Yesus menyertai Yudas dan menyalahkan wanita itu membazirkan minyak wangi. Mereka menegaskan bahawa minyak wangi ini boleh dijual dengan harga 300 keping wang perak. Duit yang diperolehi boleh diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yohanes menifatkan tujuan Yudas seperti berikut. Yudas berkata demikian bukan kerana dia mengambil berat terhadap orang miskin, tetapi kerana dia pencuri. Dia menyimpan pek wang bagi mereka dan dia biasa mengambil sedikit wang untuk keperluan dia sendiri. Kita boleh merujuk kepada Yohanes bab 12 ayat 6. Jelaslah saudara-saudari, Yudas tidak berniat baik terhadap orang miskin apabila dia menyalahi wanita itu. Tetapi beliau berhasrat untuk mendapat duit daripada jualan minyak wangi itu. Mari kita teruskan membaca ayat 6 sampai ayat 9. Tetapi Yesus berkata, biarlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Apa yang telah dilakukannya untukku itu baik dan terpuji. Orang miskin sentiasa ada di antara kamu. Jika kamu hendak menolong mereka, bila-bila pun boleh. Tetapi aku tidak selamanya bersama-sama kamu. Wanita itu melakukan apa yang dapat dilakukannya. Dia menuangi aku dengan minyak wangi untuk menyediakan tumpukku bagi penguburanku sebelum waktunya. Ingatlah di seluruh dunia, di mana saja berita baik dikabarkan,
perbuatan wanita ini akan diceritakan untuk mengenang dia. Saudara-saudari, Yesus mengetahui kehendak jahat Yunus, lalu menyuruh murid-muridnya jangan menyusahkan wanita itu, tapi biarkan dia melakukan mengikut kehendak dia. Yesus juga memuji wanita itu melakukan sesuatu perkara yang amat baik. Yesus mengambil peluang itu untuk memberitahu mereka bahawa peluang untuk membantu orang miskin selalu ada. Tetapi dia tidak akan selalu berada dengan mereka. Yesus mendedahkan sesuatu yang menakjubkan kepada mereka, iaitu dia akan mati tidak lama lagi. Perkara yang dilakukan oleh wanita itu ialah untuk menyediakan penguburan Yesus. Saudara-saudari, tabiat orang Yahudi pada masa itu ialah menuang minyak wangi ke atas mayat untuk melampakkan padang si mati rebut di bawah keadaan suhu yang tinggi dan mengelakkan bau busuk dari mayat. Ada yang berpendapat bahawa wanita itu tidak tahu dia telah melakukan sesuatu yang amat bermakna. Dia menuang minyak wangi ke atas Yesus semata-mata untuk menunjukkan kasih sayang terhadap Yesus. Tetapi saudara-saudari, wanita itu memang tahu bahawa Yesus akan dikhianati oleh orang-orang Yahudi dan akan dibunuh kerana Yesus telah mendedahkan perkara ini beberapa kali. Wanita itu memang percaya Yesus akan mati tidak lama lagi. Lalu dia menyediakan minyak wangi untuk menuang ke atas Yesus sebagai persediaan untuk kebumian Yesus. Oleh sebab itu, Yesus menyuruh murid-muridnya supaya di mana saja berita baik dikabarkan, perbuatan wanita ini akan diceritakan untuk mengenang dia. Nah, kehendak wanita itu untuk menyayangi Yesus sampai akhirnya adalah satu perkara yang amat merangsangkan dan juga menjadi teladan untuk kita semua belajar. Kita teruskan dengan membaca ayat 10 dan ayat 11. Kemudian Yudas Iskariot, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus, pergi kepada para ketua imam dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka suka sekali mendengar tawaran Yesus, lalu berjanji memberi wang kepadanya. Yudas pun mula mencari peluang untuk mengkhianati Yesus. Saudara-saudari, Markus tidak mendedahkan siapakah di antara murid-murid pengikut-pengikut Yesus yang menyalahkan wanita itu bahawa dia membazirkan minyak wangi. Yohanes telah mendedahkan orang itu ialah Yudas yang tamak. Kita rujuk kepada Yohanes bab 12 ayat 4. Tetapi Markus di sini memberitahu kita bahawa Yudas adalah orang yang mengkhianati Yesus dan menjual Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dia pergi berjumpa dengan ketua imam dengan hasrat untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka memang gembira kerana terdapat peluang yang begitu baik untuk menangkap Yesus tanpa menimbulkan rusuhan dari orang ramai. Mereka telah bersetuju untuk membayar Yudas sebanyak 30 keping wang kertas. Kita boleh rujuk kepada Matius bab 26 ayat 15. Jadi Yudas mula mencari peluang untuk
mengkhianati Yesus. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapakah orang Yahudi memerlukan Yudas mengkhianati dan menyerahkan Yesus kepada mereka? Bukankah Yesus selalu mengajar di rumah Tuhan dan berada bersama-sama dengan mereka? Tetapi mereka tidak menangkap dia. Kita rujuk kepada Markus 14 ayat 49. Nah, saudara-saudari, saya telah menyebut di atas tadi bahawa orang Yahudi ingin menangkap Yesus dan membunuhnya. Tetapi mereka tidak berani melakukan perkara ini kerana pimpang orang ramai akan menempuhkan rusuhan. Jikalau rusuhan orang ramai menyebabkan keadaan di kota Jerusalem kehilangan kawalan, orang-orang Roma akan menghantar askar mereka ke Jerusalem dan seterusnya mengawal keadaan serta mengambil alih kuasa pentadbiran daerah Judah. Pemimpin Yahudi akan kehilangan kedudukan dan kuasa mereka pada masa itu. Oleh kerana itu, mereka mesti menangkap Yesus di tempat yang tidak ada ramai orang. Yudas sebagai seorang murid Yesus tahu pergerakan harian Yesus. Dia memilih waktu apabila Yesus berdoa di Getsemani, di mana hanya murid-murid Yesus saja yang berada bersama dengan dia. Dan Yudas memilih masa itu untuk membawa orang Yahudi ke Getsemani menangkap Yesus. Waktu malam memanglah gelap. Tetapi Yudas mencemi Yesus sebagai tanda kepada orang Yahudi, menunjukkan Yesus adalah orang yang mereka ingin menangkap. Saudara-saudari, di dalam petikan Alkitab hari ini, kita berjumpa dua watak utama, iaitu wanita yang menuang minyak wangi ke atas Yesus dan orang yang mengkhianati serta menjual Yesus, iaitu Yudas. Wanita itu menyayangi Yesus sehingga sanggup mempersembahkan minyak wangi yang berharga 300 keping wang perak. Ini merupakan satu tindakan cinta sayang yang luar biasa dan mendapat pujian dari Yesus. Tindakan wanita ini menjadi teladan untuk kita semua mempelajari. Manakala Yudas adalah seorang yang tamak, yang sangat suka mengumpul duit. Dan dia menyayangi wang lebih daripada nyawa. Dia sanggup mengkhianati Yesus dengan ganjaran 30 keping wang perak sahaja. Saudara-saudari, danyalah kita sendiri. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang murid atau pengikut Yesus Kristus, siapakah kita mesti pelajari? Jawapan adalah senang. Kita mesti mempelajari dari wanita itu, menyayangi Yesus Kristus. Terima kasih.